Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad al-hadi al-amin, wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin, wa ashabihi al-ghurri al-mayamin, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستعمل القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama bersolat jemaah mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil kesempatan untuk kita mengulang kaji, kita memanfaatkan waktu dengan menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ia akan menjadi panduan hidup kita yang sementara di dunia ini. Pada malam ini saya akan membaca beberapa lagi kupasan-kupasan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan terhadap isu-isu semasa. Dan sebelum saya membaca ataupun kita sama-sama mengulang kaji pada malam ini, suka saya jelaskan ataupun tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terbaru ini berkenaan dengan suasana negara kita Malaysia, pejabat mufti telah mengeluarkan suatu penjelasan hukum. Dia panggil Bayan Linnas siri ke-269 yang bertajuk Membina Negara dengan Politik yang Beretika. Ini satu artikel yang baru dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Begitu juga Maktabah Al-Bakri juga mengeluarkan suatu tulisan yang baik, contoh fiqh politik nombor 22, yang bertajuk Antara Manifesto dan Janji. Sudah pasti tulisan-tulisan begini kita sebagai umat Islam harus membaca, beri perhatian, kerana ia bukan setakat menambah ilmu pengetahuan kita, tapi juga dapat memberi kefahaman bagaimana harus kita berhidup secara yang harmoni dalam negara Malaysia yang begitu aman dan Islam ini. Tuan-tuan nanti boleh rujuk kepada website pejabat mufti wilayah persekutuan ataupun Facebook, dan juga boleh merujuk kepada website Maktabah Al-Bakri untuk membaca artikel-artikel yang saya nyatakan tajuknya tadi. Pada malam ini kita akan membaca beberapa lagi penjelasan hukum, dan kita mulakan yang pertama berkaitan dengan akidah ataupun ilmu tauhid, iaitulah artikel bertajuk Al-Afkar 138. Bolehkah kita beriktikad
bahawa doa boleh mengubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita ni beriktikad, meyakini bahawa kalau kita berdoa, ia boleh mengubah ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan, yang kita panggil sebagai qada dan qadar. Soalan dia, bolehkah kita beriktikad bahawa doa boleh mengubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Bolehkah? Kau tak boleh. Bolehkah kita meyakini kalau kita berdoa, contoh kita nak tolak bala, kita nak tolak kesusahan, kita nak minta Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni lebih baik, adakah ia akan bertentangan dengan ketetapan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita? Boleh ke tak boleh? Dalam memahami perkara ini, ada beberapa perkara dalam memberi jawapan terhadap persoalan netizen ini. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang pertama sekali, kita sebagai hamba, tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama, tugas kita ialah kita mesti minta kepada Allah Ta'ala. Ayat yang selalu kita baca dalam salat dan antara dalam surah pertama dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dikau wahai Allah, pertama tugas kami sebagai hamba mengabdikan diri, beribadah. Dan wa iyyaka nasta'in, tugas kedua, wahai Allah, nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi berdoa dalam erti kata meminta pertolongan ini sebenarnya dianjurkan oleh agama. Dalam ayat lain surah Ghafir ayat 60 berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, ud'uni, wahai hamba-Ku sekalian, berdoalah kepada Aku, astajib lakum. Fi'lut talabi wa jawabut talabi. Doa kepada Aku, apa kepastian? Aku akan mengampunkan, memperkenankan doa kamu. Allah Ta'ala buat dengan bentuk mudah, ud'un astajib. Kamu berdoa, pasti aku akan makbulkan. Mana ayat ini memberi tahu kepada kita bahawasanya kita sebagai hamba diminta berdoa, memohon apa jua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan takdir. Okey. Takdir ini ketetapan ataupun suratan yang pasti. Allah Ta'ala telah menentukan terhadap hamba Dia, kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, berapa ketetapan. Okay? Baik buruknya, umur panjang, umur pendeknya, rezekinya dan beberapanya. Okay? Cuma ketetapan ini, dia termasuk mempercayai ketetapan qada qadar, merupakan sebahagian daripada rukun iman. Kita kena percaya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada kita, telah menetapkan suratan keputusan terhadap diri kita. Ini merupakan satu akidah. Kena beriman. Rukun iman yang keenam, beriman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat. Yang keenam, beriman tentang qada dan qadar. Cuma takdir Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala je yang tahu. Takdir Allah Ta'ala ini hanya yang tahu dalam lingkungan ilmu Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh tahu. Jadi perkara yang ada di sisi Allah Ta'ala ini tak boleh kita nak fikirkan, tak boleh kita nak buat apa. Cuma yang kita faham tadi, kita diminta berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okay? Jadi ketetapan ini, adapun takdir, ini semua kerja Allah Ta'ala, tugasan Allah Ta'ala
yang kita tak tahu apa-apa, yang tak boleh kita nak buat suatu andaian, nak buat satu persepsi dan sebagainya. Kita kena serah kepada Allah Ta'ala. Itu bab takdir. Baik, yang ketiga, kata pejabat mufti, kalau dah begitu sekali kita faham tentang takdir, adakah doa ni boleh mengubah takdir? Apakah doa ini ada kaitannya dengan takdir? Kalau ada, tolong beri nas, tolong beri penjelasan. Kalau tidak, kita tidak boleh katakan doa ada kaitan dengan takdir. Takdir tidak boleh diubah dengan doa. Dia kena bagi penjelasan. Berhubung dengan kaitan ini, ada hadis daripada At-Tirmidzi yang berbunyi, la yuraddul qada'u illa du'a. Hadis pendek je. Nabi SAW bersabda, la yuraddul qada' illa du'a. Bermaksud tidak ditolak satu-satu takdir ketentuan melainkan dengan doa. Mana qada' ketentuan Allah Ta'ala ni boleh kita tolak, boleh kita ubah dengan kita membaca doa, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini hadis At-Tirmidzi. Jadi kata dia, hadis di atas menyarankan untuk kita berdoa, kerana hakikat takdir Allah Ta'ala tak ada siapa yang tahu. Doa juga merupakan salah satu sebab musabbab yang tidak bercanggah dengan redha kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu untuk hamba-hamba dia, maka Allah Ta'ala mengilhamkan seseorang itu untuk berdoa. Lantas Allah mengabulkan doanya. Maka doa itu adalah sebahagian daripada takdir Allah Ta'ala. Doa kita ni sebenarnya takdir Tuhan juga. Allah takdirkan kita berdoa. Itu dia. Allah boleh memalingkan seseorang untuk tidak berdoa. Boleh? Dan satu perkara yang paling sekali ditakuti, kita malas berdoa. Saya kalau tak silap teringat kepada kata-kata sahabat. Nama saya kurang pasti. Ada seorang sahabat beritahu, aku tidak takut kalau aku berdoa Allah tak makbulkan doa aku. Tak takut. Tapi aku lebih takut kalau aku ni malah berdoa. Aku lebih takut kalau Allah Ta'ala mengilhamkan seseorang itu, aku ni malah berdoa. Itu aku paling takut. Jadi antara dimakbulkan doa dengan berdoa, sahabat ni lebih takut kalau dia ni malah berdoa. Sebab kalau tak makbul, boleh doa lagi. Bila doa boleh pahala lagi, doa lagi boleh pahala lagi. Dalam hadis yang lain disebut, kalau kita ni berdoa, tiba-tiba tidak dimakbulkan doa kita, kita mungkin rasa macam tidak gembira, macam putus harapan. Tapi di akhirat kelak Allah Ta'ala akan gantikan sebanyak mana kita berdoa ini dengan timbunan ganjaran pahala Allah Ta'ala, sehingga kan hamba dia terkejut. Ya Allah, ni pahala daripada mana? Ni ganjaran mana ni? Aku tak ada dah, kebaikan dah tak ada dah, aku dah buat dah, ni mari mana? Allah Ta'ala beritahu, ini ialah hasil ganjaran pahala yang kamu berdoa tapi aku tidak makbulkan. Sebab tu kita kena berdoa. Berdoa merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita rasa gembira kalau kita ni malah angkat tangan. Kena saling berdoa. Sering mulut kita basah, berdoa mengharapkan, bermunajat, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata dia, doa merupakan sebahagian takdir Allah Ta'ala.
Allah boleh memalingkan seseorang untuk berdoa, untuk tidak berdoa, ataupun Allah tidak mengabulkan permintaan daripada seseorang. Hal ini kerana pengabulan doa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi sebut tidak akan ditolak ketentuan qada qadar melainkan dengan doa, bermaksud bahawa kita diminta berdoa, dan berdoa boleh mengubah, boleh menjadikan takdir kita lebih baik dan lebih mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Para sahabat banyak berdoa. Okay? Dalam ni ada disebut sahabat antara macam doa Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia tawaf keliling Kaabah, dia menangis. Umar ni sebengih-bengih Umar, menjadi pemerintah yang digeruni, tapi kalau jumpa Allah tawaf Baitullah dia boleh menangis. Antara doa dia sebut, ya Allah, dia doa ni, ya Allah, jika engkau menulis kesusahan atau dosa ke atasku, maka hapuskanlah ia. Ini kerana engkau menghapuskan dan menetapkan segala yang dikehendaki olehmu. Umar berdoa, ya Allah, kalau aku ni celaka, kalau aku ni akibat dia tidak baik, buang, jauh daripada aku, gantikan dengan nama baik. Umar berdoa macam tu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunjukkan contoh kepada kita bahawa dia berdoa memohon agar Allah Ta'ala menjadikan takdir yang ditentukan ke atasnya semuanya berada dalam kebaikan. Maka tidak salah di sini untuk kita berdoa. Jadi berdasarkan kepada ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ringkasan jawapan dia, pertama sekali, doa adalah dituntut. Hamba Allah diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta melakukan doa. Satu. Yang kedua, takdir Allah Ta'ala mempunyai hakikat tersendiri di Lauh Mahfuz. Okay? Tertakluk kepada ilmu Allah Ta'ala yang merangkumi segalanya. Allah akan mentakdirkan, Allah Ta'ala boleh menjadikan takdir seseorang berubah selepas mengambil musabbab yang digunakan seperti berdoa, bersedekah, mendapat rawatan, menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Maknanya, kalau walaupun hakikat takdir kita tidak tahu, itu hanya di sisi ilmu Allah Ta'ala, tapi doa boleh mengubah. Oleh itu jelaslah bahawa dengan beriktikad yang doa boleh mengubah takdir Allah adalah perkara yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Kalau kita rasa kita ni berdoa, kita yakin doa kita ni boleh mengubah takdir kita ke arah kebaikan lah, itu tidak bertentangan dengan kehendak agama. Hal sedemikian kerana ia adalah perkara yang disarankan oleh baginda Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bersama-sama dengan i'tikad ini juga tidak menafikan bahawa doa itu sendiri tidak boleh mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak semesti. Semua itu bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala, dan perkara ini tidak menyalahi dengan takdirnya. Sama ada doa tu confirm boleh ubah tak boleh ubah, itu kerja Allah Ta'ala. Tapi kita yakin kalau kita berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Bagaimana dan sebagainya itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi tak perlulah kita pening, tak perlu kita berdebat, tak perlu kita nak fikir panjang sangat boleh ke tak boleh berdoa. Doa boleh ubah takdir, tak boleh takdir. Yang penting pastikan kita sering berdoa. Itu hasilnya. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada artikel bertajuk Al-Afkar 138, bolehkah kita beriktikad bahawa doa boleh mengubah takdir Allah Ta'ala. Baik, kita beralih kepada persoalan kedua. Ini pun agak menarik. Irsyad Al-Fatwa siri 791. Okay? Tajuk hukum ni, hukum
hukum pemandu e-hailing Muslim menghantar penumpang ke rumah ibadat agama lain. Boleh ke tak boleh? Kita pemandu Grab, pemandu Uber, naik penumpang nak pergi ke rumah ibadat agama lain. Adakah kita boleh hantar atau tak boleh hantar? Apakah hukum pemandu e-hailing Grab Muslim membawa dan menghantar penumpang ke tokong, kuil, gereja dan lain-lain? Okey? Boleh tak boleh? Ini pun satu persoalan yang menarik yang ditanyakan oleh netizen kepada pejabat mufti wilayah. Okey. Ada beberapa perkara perlu kita faham sebelum kita menjawab. Pertama sekali ialah definisi e-hailing. Definisi e-hailing ni saya tidak bacalah, cuma dalam jawapan fatwa kita kena jelas definisi setiap perkara. Dalam cara kita menjawab fatwa ni ialah kita mesti jelaskan, definisikan perkara-perkara, istilah-istilah yang terdapat dalam persoalan orang tanya, supaya kita dapat memberi jawapan yang tuntas. Okey? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kaedah orang beri fatwa. Okey? Hukum sesuatu terhadap sesuatu merupakan sebahagian daripada gambaran sesuatu itu. Jadi kalau kita nak beri fatwa, kita kena dapat gambar yang sebenar. Kalau kita mendapat gambar yang salah, nanti fatwa kita pun tersalah lah. Okey? Baik. E-hailing ni merupakan urusan kemanusiaan. Okey? Taksi lah, kita sebut taksi. Okey? Merupakan tugas kemanusiaan. Yang kedua, dalam urusan kemanusiaan ini Allah Ta'ala telah membuat satu garis panduan. Dalam hubungan kita sesama manusia ni, kemanusiaan ni antara kita ni, man to man ini, Allah Ta'ala telah buat suatu kaedah. Itulah ayat Quran surah Al-Ma'idah ayat kedua berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Itu je kaedah dia. Hendaklah kamu saling bantu-membantu dalam membuat kebajikan dan ketakwaan, dalam membuat perkara mendatangkan kebajikan dan perkara ketakwaan. Serta janganlah kamu bantu-membantu dalam melakukan dosa dan juga permusuhan ataupun pencerobohan. Jelas agama sebut. Kalau benda baik, tak ada masalah. Kalau benda tak elok, jangan. Itu halarang. Kaedah bila Tuhan sebut apa dia, al-man'u yadullu 'ala at-tahrim. Penegahan, penghalangan menunjukkan kepada perkara itu diharamkan ataupun tidak boleh. Tuhan kata jangan. Benda al-bir, at-taqwa teruskan. Tapi benda al-ithmi wal 'udwan jangan sekali-kali. Okey? Jadi poin utama ialah apa yang kita lakukan, bukan siapa. Sebab tu Nabi SAW, Nabi pernah berjual beli dengan orang bukan Islam. Nabi sendiri sebagai Nabi, dia pernah melakukan urusan transaksi jual beli dengan orang bukan Islam. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan bayaran secara ansuran. Pernah? Bukan bayaran insuran, bayaran secara ansuran. Okay? Dan Nabi pernah menggadaikan baju besi dia kepada seorang Yahudi. Nabi bilang, tak ada masalah. Walaupun dia bukan Islam, itu bukan suatu halangan dari agama. Yang penting apa yang kita lakukan. Nabi gada baju besi sampai Nabi wafat, baju besi itu duduk tengah Yahudi. Sampai peringkat tu sekali. Okay? Tak ada halangan. Nabi tidak berasa bersalah untuk berurusan dengan Yahudi. Jadi ruang lingkup dia, sama ada benda tu tidak bercanggah dengan agama, kita panggil mendatangkan kebajikan, ataupun bercanggah dengan agama, yang kita panggil sebagai dosa ataupun permusuhan. Yang ini kita kena beza.
Macam mana nak beza tu pandang-pandang kita lah. Para ulama dah buat garisan. Satu panduan kata dia, jual beli atau mengambil upah daripada sesuatu dibenarkan asalkan jangan 3 perkara. Boleh sesama kita ni, untuk kita berjual beli, untuk kita menawarkan services, untuk kita mengambil upah, dibenarkan, tapi jangan 3 perkara ni. Pertama sekali, perkara yang membawa kepada maksiat ataupun kemudaratan, tak boleh. Kita tolong orang mencuri kita tolong orang mencuri, tak boleh. Kita tolong orang untuk menghancurkan orang lain, tak boleh. Kita tolong orang untuk memfitnah orang lain, tak boleh. Okay? Dia tak boleh ni sekiranya dia tahu dan wujud pada sangkaan yang kuat pada diri dia bahawasanya tujuan pekerjaan tadi cenderung kepada perkara haram ataupun memang haram. Tak boleh ni tak semesti kita tahu. Tapi kalau kita rasa sangkaan kuat, zon, ini kalau kita tolong dia ni, dia bukan kita bagi duit, kita bagi sedekah kepada dia ni, dia bukan beli makanan ni, selalunya dia pergi beli rokok, kan? Selalunya dia buat perkara-perkara yang haram, jangan kita bagi. Okay? Sangkaan kita. Satu, jangan perkara yang maksiat. Yang kedua, jangan melakukan tolong menolong, bantu membantu dalam perkara kesyirikan, tak boleh. Contoh, derma ataupun sokongan yang boleh membantu untuk meninggikan syiar agama orang lain, tak boleh. Saya tak bagi duit ustaz, saya bawa bendera, contohkan bendera agama lain, tak boleh. Membeli kitab agama mereka, ni kata Imam Nawawi, tak boleh. Okay? Dan seumpamanya, kerana dia dimaksud bertujuan kepada kesyirikan. Kita tak boleh sekali-kali membuat sesuatu bantu-membantu dalam perkara membawa kesyirikan. Yang ketiga, kita bantu musuh negara pun tak boleh. Okay? Contoh, kita jual senjata kepada musuh, tak boleh. Tak boleh. Ini perkara yang membawa kepada at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan, maksiat, kesyirikan ataupun perkara musuh negara. Jadi jikalau seseorang Muslim didatangi orang yang meminta bantuan ke arah kemaksiatan dan perkara-perkara tadi, maka wajib baginya untuk mencegah sekadar yang mampu dan bukannya menolong. Kalau ada perkara-perkara yang jahat, jangan bantu, sebaliknya kita kena tolong. Jadi berbalik kepada isu pemandu e-hailing tadi, lagu mana ustaz? Lagu mana Datuk Mufti? Kan, dia nak pergi ke gereja, dia nak pergi ke tokong, adakah kita boleh bawa atau tak boleh bawa? Okey, kesimpulan daripada yang pejabat mufti bagi tahu, kata dia, halal haram ni bergantung kepada keadaan. Okey, asal hukum pemandu e-hailing ini menghantar penumpang ke rumah ibadah agama lain adalah dibenarkan oleh syarak, dan pendapatan ataupun upah diterima adalah sah dengan syarat. Boleh, tapi dengan syarat. Kalau kita pemandu e-hailing, kalau kita tiba-tiba diminta untuk hantar penumpang ke rumah ibadah lain, kita dibenarkan, tapi dengan syarat. Kena ikut syarat ni. Pertama sekali, tidak ada sangkaan yang kuat bahawa penumpang tersebut sememangnya menuju ke nas diminta untuk berbuat maksiat dan kesyirikan. Besar kemungkinan penumpang tersebut pergi ke tempat berkenaan ataupun tempat berhampiran ataupun untuk melancong sebagainya. Itu bolehlah. Mana sangkaan kita, dia ni nak pergi ni, mungkin dia nak pergi tengok tempat, tapi bukan nak syirik. Sangkaan kita dia bukan buat benda syirik, itu boleh. Yang kedua, kerumitan.
merumitkan bagi pemandu untuk membatalkan permintaan kerana destinasi yang dituju hanya dapat diketahui setelah tiba di pick up location. Sekiranya dibatalkan, pemandu akan menanggung kerugian dan mungkin dikenakan tindakan penalti oleh pihak Grab. Jika tidak merumitkan, maka pemandu yang beriman dituntut untuk elak daripada menerima tugasan tersebut. Yang kedua, Islam ni agama belah kasihan. Kalau kita batalkan, apa kesan dia? Kalau kesan menyebabkan kita makin rugi, Islam kata tak apalah, dia panggil merumitkan. Okay? Tapi kalau merumitkan, masyakkah tu tak ada, kita boleh batalkan. Semestinya, seeloknya kita mesti batalkan. Okay? Mana boleh. Yang ketiga, pemandu e-hailing, jikalau dia mendapati kebiasaan dalam perkhidmatan dia itu, ni bukan semestinya Grab, semesti Uber, ni umum ni. Jikalau kebiasaan dilazimi dalam perkhidmatan dia itu dilazimi dengan perkara-perkara yang haram, maka wajib baginya meninggalkan pekerjaan tersebut. Kalau dia buat taksi sebagai contoh, tapi taksi ni memang daripada pagi sampai petang orang pergi tempat maksiat, orang pergi tempat kesyirikan, contohlah, dia kena tinggalkan pekerjaan tu, kena cari kerja lain. Itu memang dah tak halal dah. Okay? Dan yang keempat, jika tujuan pelanggan menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk tujuan maksiat atau syirik dengan jelas buktinya seperti pengakuan daripada pelanggan itu sendiri, maka pemandu diharamkan untuk memberikan perkhidmatan tersebut. Kalau jelas dia mengaku dan dia kata saya ni maka kita tidak dibenarkan. Jadi boleh tak boleh dia bergantung kepada keadaan, situasi semasa. Pertama, sangkaan dia orang pergi ni tak semestinya buat kesyirikan. Mungkin dia nak pergi tempat berhampiran, mungkin ada urusan lain selain daripada urusan ibadah di tempat tersebut. Yang kedua, kalau tahu pun kalau dia merumitkan, ya, ini yang masalahnya. Kalau merumitkan, kalau sekiranya dia membatalkan, dia cancel permintaan tersebut, dia menanggung kerugian, ini Islam bagi kelonggaran. Okay? Islam bagi kelonggaran untuk dia membawa penumpang tersebut. Tapi kalaulah penumpang tersebut telah mengakui, okay, ataupun perkhidmatan dia itu memang penuh dengan benda-benda yang khurafat, syirik, benda-benda yang mendorong ke arah maksiat, seharusnya dia meninggalkan perkhidmatan e-hailing tersebut. Jadi penjelasan hukum ini tuan-tuan boleh rujuk kepada Irsyad Fatwa Seri 791, hukum pemandu e-hailing Muslim menghantar penumpang ke rumah ibadat agama yang lain. Akhir sekali tuan-tuan, Al-Kafi 1486, hukum menanam bangkai haiwan. Ni isu juga yang berlaku sehari dua. Dia kata dia, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah hukum menanam bangkai haiwan? Adakah hukum pengurusannya sama seperti jenazah manusia atau bagaimana? Kerana baru ini tular di dalam media sosial tentang iklan tawaran pakej pengkebumian Islam untuk haiwan peliharaan seperti kucing. Ada orang yang membuat tajaan, buat iklan, promosi, kalau binatang mati dia akan uruskan cara Islam. Dia akan uruskan pengkebumian cara Islam. Betul ke tak betul? Okay? Secara ringkasnya tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatilah, maknanya pada dasarnya tidak ada hukum khas dalam menguruskan bangkai haiwan sebagaimana hal ehwal menguruskan jenazah manusia. Tak ada. Sama ada dalam urusan mandi, kafan maupun ke bumi. Tidak terdapat sebarang nas dalam Al-Quran
ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dengan jelas mengenainya. Tak ada. Kalau ada orang menawarkan perkhidmatan pengkebumian bangkai binatang secara agama, ini benda yang bercanggah dengan agama. Dalam kitab fiqh tak ada benda tu. Okey, tak ada benda tu. Okay? Bahkan yang lebih menarik, dalam sebuah hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, okey, Nabi pernah jumpa satu bangkai binatang kambing dibiarkan. Okey, bila tengok bangkai binatang, Nabi tidak kata suruh tanam ke apa. Nabi kata, apa tak ambil dia punya kulit dia? Sahabat terkejut, boleh ambil ke Rasulullah? Saya kata boleh ambil lah. Ambil kulit itu sama dan boleh guna macam biasa. Maknanya Rasulullah memberi suatu gambaran bagaimana kita nak deal dengan bangkai. Kalau bangkai boleh manfaat, sebagai contoh boleh ambil kulit dia, Nabi kata ambil je kulit. Yang tak boleh makan, Nabi kata makan dia tak boleh, tapi kulit bangkai kita boleh ambil. Itu Nabi ajar. Jadi difahami daripada hadis ini, Nabi SAW tidak mengarahkan agar ditanam terus bangkai tersebut. Nabi namun baginda menyuruh dan menyarankan para sahabat agar mengambil faedah atau manfaat daripada bangkai binatang tersebut. Lantas pengajaran yang boleh diambil daripada kisah dan juga athar ini adalah tidak disyariatkan bangkai haiwan tersebut ditanam. Tak ada. Apalagi nak dimandikan ataupun dikafankan, tak ada benda tu. Okey. Cuma satu lagi isunya, jikalau bangkai tersebut mengganggu. Jikalau bangkai tersebut mengganggu, maklumlah bangkai ini dia akan mereput. Bila mereput, dia mengeluarkan bau dan mungkin boleh membawa virus, penyakit dan sebagainya. Kalau gitu berlaku, buatlah sesuatu tindakan yang boleh menjauhkan bangkai daripada memberi mudarat kepada manusia. Sebab ada kita nak buang jauh-jauh ke, kita nak kambus ke, kita nak tanam ke, itu tak ada masalah. Itu dibolehkan. Okay? Bahkan ulama menyebut hukum kadang-kadang jatuh kepada wajib. Kalau bangkai itu memang semestinya memberi mudarat kepada manusia, penyakit kepada manusia, kena tanam. Pada masa itu wajib. Tak kira siapa dia, pihak berkuasa ke, masyarakat ke, individu ke, kalau boleh tanamkan bangkai tersebut. Tapi bukanlah tanam sebagaimana tanamnya manusia. Okey? Maka disyariatkan agar ditanam bangkai haiwan tersebut atas sebab menghilangkan kemudaratan ke atas manusia, dan bukan semata-mata kerana kematian, bukan kerana dia mampus, bukan kerana binatang itu mampus, tapi kerana masalah mudarat. Mudarat ni perkara yang Islam minta kita hilangkan. Jadi kata dia, kesimpulannya, apa yang ingin kami tegaskan ialah tiada apa-apa sebarang tata cara yang khusus dalam urusan pengkebumian bangkai yang ditunjukkan, yang dianjurkan oleh Syariat Islam. Tak ada. Urusan menanam bangkai binatang peliharaan tidak selayaknya nak disamakan dengan urusan mengkebumikan jenazah manusia. Jauh sekali. Sayang secara mana kita kucing pun, kalau dia mampus je lah. Jangan pula kita memandai-mandai nak buat satu tata cara, satu atur cara untuk mengkebumikan bangkai kucing kita. Apatah lagi ada pihak lain pula yang menawarkan perkhidmatan, semestinya ada upah untuk urusan mengurus mengkebumikan kucing kita. Okey? Namun jikalau di sana kucing bangkai tersebut memberi mudarat kepada manusia, maka pada masa itu hendaklah ditanam bangkai tersebut, bukan semata-mata kerana
mati bangkai tersebut, tapi kerana mudaratnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan hukum Al-Kafi 1486, hukum menanam bangkai haiwan, memberi penjelasan kepada kita semua. Setakat itulah tuan-tuan sekalian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan akan memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Hello. Ji. Are you okay? Fine. Okay. Sihat Ji, sihat. Sihat Ji. Sebab operate mata. Cataract. Baru sebang habis. Dia dua buat.